Selamat datang ke Bulletin Gadget. Korang tengah dalam mood beraya lagi tu ke? Lepas tu dah kena masuk kerja lah. Ok, sore ni aku nak merangkumkan beberapa berita best sepanjang waktu cuti raya hari tu dan termasuk hari ni. Jom kita saksikan. Berita yang pertama adalah berita yang paling aku tunggu-tunggukan ataupun paling yang orang tunggu-tunggukan, iaitu WhatsApp kini dah menyokong untuk 4 peranti yang berbeza pada satu akaun je tau. Okey, kalau sebelum ni WhatsApp dia menyokong untuk pada device korang yang korang tengah guna sekarang ni dengan satu laptop, iaitu kita kena scan. So sekarang ni korang boleh guna 4 device yang mana termasuklah laptop ataupun smartphone. Yalah, contoh kalau korang ada banyak smartphone kan dan korang ada satu akaun yang main, iaitu korang yang selalu guna kan. So dengan hadirnya ciri ni, dia akan memudahkan untuk korang untuk menggunakan main account tu pada mana-mana device. Dan dia punya kaedah dia, kalau korang nak guna WhatsApp tu pada peranti yang lain, sama, iaitu korang kena mengimbas kod QR. Alah, yang korang macam pergi ke WhatsApp web tu, korang kena scan dulu tu. Dan QR scan tersebut hanyalah untuk pengguna yang pertama kali yang korang nak try untuk menggunakan 4 device untuk satu akaun WhatsApp. Dan selepas tu korang dah tak perlu lagi lah untuk register benda tu, okay? Berita kedua adalah Scalper kabarnya mengalami masalah nak jual PlayStation 5. Okay, seperti yang kita tahu, pada mula-mulanya PlayStation 5 release memang berlambat sangat Scalper untuk PlayStation 5 ni kan. Yalah, kalau dia jual harga yang masuk akal tak apa. Ini yang tak masuk akal. Harga kadang-kadang boleh jadi sampai double ataupun triple pada harga asal tau. Dan sekarang ni kabarnya Scalper ni tengah ada masalah tau untuk jual beli PlayStation 5 yang diorang dah beli tu. Yalah, sebab sekarang kan untuk PlayStation 5 korang dah boleh dapatkan dekat mana-mana kedai official Sony. Yalah, kalau dulu kita tak ada stok, nak beli PS5 je tak ada stok, nak beli PS5 je tak ada stok. Kini pengguna Reddit memaklumkan permainan yang popular di bundle, iaitu God of War Ragnarok. Kalau sebelum ni kalau korang tengok Scalper jual yang harga dia melebihi $500, iaitu 2,200 melebihi pada tu. Sekarang ni Scalper tu jual dengan harga bawah daripada pengilang tau, yang mana memang lagi murah lah kan. So sekarang ni kita boleh buat conclusion yang Scalper sekarang ni tengah berjuang untuk melariskan produk-produk yang diorang dah beli tau untuk konsol PlayStation 5. So macam mana? Korang nak beli dekat Scalper ni ke atau dekat official Sony Center? Berita yang ketiga, akhirnya Huawei Malaysia telah mengeluarkan kenyataan yang diorang akan lancarkan P60 Pro di Malaysia pada 11 Mei nanti. Selain itu, pada masa yang sama, Huawei turut memaklumkan bahawa mereka akan mendedahkan barisan produk terbaru mereka yang lain, termasuklah telefon lipat ringan iaitu Mate X3, jam pintar Huawei Watch Ultimate, Huawei Watch Bud dan Huawei FreeBuds 5. Dan kini Huawei Malaysia baru-baru ni telah menjalankan kempen iaitu pre-order ataupun prapesan yang korang perlu letakkan deposit RM1 je untuk P60 Pro ni tau. So benda ni korang boleh pergi dekat website Huawei Malaysia Official dan korang letakkan RM1 dan korang akan jawab beberapa soalan dan juga korang berpeluang untuk memenangi beberapa hadiah misteri, termasuklah Huawei P60 Pro dan device yang aku sebutkan tadi. Untuk pre-order ni dia akan start pada 22 April sehingga 11 Mei nanti. So kalau korang nak menang beberapa hadiah misteri tu, baik korang cepat-cepat. Berita keempat, anak muda sekarang ni ketagih iPhone yang baru. Dalam laporan terkini yang diterbitkan oleh Consumer Intelligence Research Partner iaitu CIRP, pengguna yang lebih muda lebih cenderung untuk update iPhone yang terbaru tau. Yalah, mungkin dekat sekolah kau pergi ada, korang pakai iPhone apa? iPhone 7. Apa ni yang pakai iPhone 7, upgrade lah. So diorang mungkin dipengaruhi oleh kawan-kawan macam tu lah. CIRP menyimpulkan cara keseluruhannya kira-kira separuh daripada pengguna iPhone mempunyai iPhone yang berusia kurang daripada 2 tahun. Manakala kira-kira 1/4 pengguna pula mempunyai iPhone yang berusia lebih daripada 3 tahun. Sementara itu pengguna iPhone yang lebih tua, ialah macam umur aku ni, dia macam tak kisah sangat lah nak kejar teknologi-teknologi baru ni, tak yalah kan. Baik kita menyimpan untuk aset yang lebih baik. Okay? Berita yang kelima, Vivo X Fold 2 dilancarkan menggunakan Snapdragon 8 Gen 2. Mengenai untuk spesifikasi X Fold 2 dilengkapi dengan skrin utama bersaiz 8.03 inci, manakala untuk skrin luar mempunyai saiz skrin 6.53 inci. Kedua-dua skrin pada phone X Fold 2 ni dia menggunakan skrin AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan juga menyokong HDR10+. Dan yang paling bestnya, dia punya nit kecerahan pada kedua-dua skrinnya dia menyokong sehingga 1800 nit tau, yang mana tinggi tu. Dan untuk chipset dalaman yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 2, lagi dia dilengkapi dengan 12GB RAM LPDDR5X dan 512GB untuk storan dalaman yang menggunakan UFS 4.0. Untuk spesifikasi kamera X Fold 2 ni, untuk kamera utama dia menggunakan 50MP iaitu dengan sensor Sony yang terbaru iaitu IMX866V. V tu stand untuk Vivo, yang dioptimaskan untuk Vivo tau. Dan juga dengan sokongan OIS dengan Zeiss T coating, ultrawide 12MP dan juga untuk telephoto zoom 12MP.
megapiksel juga. Untuk lain spesifikasi sama kita nantikan, okey? Okey, berita yang keenam adalah berita pasal Apple lagi, iaitu Apple dominasi untuk iPhone refurbish pada tahun 2022. Jualan iPhone untuk refurbish set pada tahun 2022 dia macam melonjak naik tau. Yalah, mungkin orang tak mampu untuk beli yang baru, so orang lain decide untuk beli refurbish set je. Menurut laporan daripada Counterpoint Research, gergasi teknologi yang berpangkalan di Cupertino itu menyumbangkan hampir separuh daripada keseluruhan pasaran telefon pintar refurbish pada tahun yang lalu tau. Dinyatakan jualan telefon pintar terpakai yang diperbaharui oleh Apple meningkat sebanyak 16% YOY pada tahun 2022 dengan perolehan 49% pegangan pasaran. Sementara itu, Samsung berada di tempat kedua dengan pegangan 26% berbanding 28% pada tahun 2021. Dan kalau kita tengok dari segi permintaan iPhone refurbish ni, negara India merupakan negara yang tertinggi dan juga mendahului pertumbuhan sebanyak 19% tau. Manakala China mengalami penurunan sebanyak 17% dalam jualan telefon pintar terpakai yang diperbarui pada tahun yang sama. Alright guys, so sekian saja untuk Briefing Gadget pada hari ini yang kami dah rangkumkan beberapa berita, dan macam biasa kalau korang nak tahu dengan lebih detail, kami akan sediakan beberapa link untuk ke website wiser.my. Dan juga guys, kalau korang yang nak balik tu, hati-hati memandu dan selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Matin daripada wiser.my. Bye bye guys.